Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Syabas tahniah saya ucapkan semua hari ini dapat hadir walaupun bukan pada hari kebiasaannya kita berkumpul. Biasa kita berkumpul hari Rabu. Untuk bulan ni kita buat kelainan sedikit kerana kita menyusun kelas kita, sebab kita akan memasuki bulan Ramadan tak lama lagi. So kita rancang, alhamdulillah Allah memberi keizinan untuk kita bertemu hari ini. Baik, hari ini juga adalah Hari Wanita Sedunia. Saya ucapkan selamat Hari Wanita kepada wanita-wanita yang ada ini. Sebenarnya saya dipahamkan Hari Wanita ni 6 Mac. Tapi dia terlewat sedikit, sampai 8 Mac baru kita sambut. Betul tak? Sebenarnya 6 Mac. Sebabkan orang perempuan ni dia lama bersiap. Dia lambat sikit, dia delay 8 baru sambut. 2 hari gurau je tuan-tuan. Perempuan adalah satu jenis jantina yang Allah ciptakan menjadi pasangan kepada lelaki. Perempuan ni dikatakan dalam hadis tuan-tuan, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ni adalah penuh dengan perhiasan. Banyak perhiasan kat dunia ni. Dan seindah-indah, sebaik-baik perhiasan di atas muka bumi ni adalah perempuan yang solehah. Saya doakan wanita-wanita yang ada ni menjadi isteri-isteri solehah, ibu solehah, anak solehah, rakan solehah dan semuanya soleh-solehah belaka tuan-tuan. Perempuan ni memainkan peranan yang sangat besar. Kita lihat saja satu profession iaitu guru, semuanya didominasi oleh kaum wanita. Daripada saya skor rendah lagi tengok yang mengajar saya di depan dalam kelas tu semuanya cikgu-cikgu perempuan je. Cikgu-cikgu lelaki ni adalah subjek tertentu kan, yang jadi cikgu disiplin. Kalau subjek-subjek yang lain, banyaknya kita ni sebenarnya belajar dengan seorang wanita. Masya Allah, hebat tugasnya. Satu kemuliaan sebenarnya kepada orang perempuan. Berbeza dengan sebelum kedatangan Islam. Sebelum ni saya ada cerita tentang kisah Nabi Musa. Perempuan ni ditindas, perempuan ni dibunuh. Sampai ke zaman jahiliah, pada zaman Nabi dulu tu pun masih melakukan amalan membunuh anak perempuan. Datang Islam memartabatkan, menaik taraf, membela hak orang perempuan. Tapi jangan terlebih pula sehingga di zaman sekarang ini ada menuntut sama rata antara lelaki dan perempuan, sehingga mengenepikan hukum-hukum syarak berkaitan lelaki dan perempuan. Kita kena ikut hukum, dan itu saja. Saya harapkan kita terus menjadi mukmin ataupun mukminah yang sejati, perempuan-perempuan solehah semuanya insya-Allah ni. Okey. Hari ni sebenarnya tuan-tuan tak ada tajuk baru pun yang saya akan bawa. Kita dah hujung-hujung dah ni. Dah last dah ni. Tinggal 2 tajuk saja yang berbaki, muka surat 35 dengan muka surat 36 kan. Itu insya-Allah minggu depan. Sebelum kita memasuki ayat yang baru hari ini iaitu ayat 25, apa kata kita ulang kaji dulu 2 tajuk minggu lepas. Okey tak? Boleh tak tuan-tuan? Boleh ke? Boleh. Boleh ya? Okey. Tajuk pertama yang kita bincangkan minggu lepas adalah berkenaan jar wa majrur. Satu istilah baru sebenarnya tuan-tuan dapat. Jar wa majrur. Sepanjang 8 bulan sebelum ni tak pernah sebut pun jar wa majrur. Kalau ada pun yang kita sebut adalah haraf
jar. Dan juga pasangannya ba'da haraf jar. Yang kita sebutkan jar wa majrur itu adalah perkara yang sama. Dengan apa yang kita sebutkan haraf jar beserta gandingannya ba'da haraf jar. Itu istilah baru. Kenapa kita kena kenal jar wa majrur itu? Kerana dia ada peranan ataupun fungsi dan juga kita kena tahu kedudukan dia tuan-tuan. Okey, apakah fungsi jar wa majrur? Fungsi jar wa majrur. Apa dia tuan-tuan fungsi dia? Yang pertama sebagai keterangan utama. Yang kedua, tambahan keterangan. Kalau kita ambil persamaan yang ada pada kedua-dua peranan ataupun fungsi itu, jar wa majrur ini berfungsi sebagai keterangan. Sama ada yang utama ataupun tambahan sahaja. Okey? Tuan-tuan jangan keliru dan jangan muskil sangat. Yang kita bincangkan ini tidak pun bertentangan. Okey. Haraf jar dia berfungsi kepada ba'da haraf jar. Apa yang kita bincangkan hari ini, yang kita ulang kaji ni, adalah fungsi kesemuanya ini. Fungsi haraf jar bersama ba'da haraf jarnya, yang kita tadi dah dapatkan istilah baru dia apa tuan-tuan? Jar wa majrur. Haraf jar tetap melakukan fungsi kepada ba'da haraf jar. Yang kita bincangkan sekali ini adalah haraf jar itu dengan ba'da haraf jarnya sekali, fungsi ataupun peranannya berada di dalam ayat. Apa peranan dia berada di dalam rangkap? Yang pertama tadi sebagai keterangan utama. Yang kedua, tambahan keterangan. Keterangan utama bermaksud kalau tidak ada dia, ayat tergantung. Tidak ada jar wa majrur itu, ayat tak faham, tak lengkap. Bermakna jar wa majrur itu sebagai keterangan yang utama. Kalau kita baca ayat dah faham, dah jelas difahami ceritanya, jar wa majrur itu ada sebagai tambahan saja lagi. Dan dia memang kena ada pun. Memang dia berfungsi untuk menambah-nambahkan lagi keterangan yang perlu ditambahlah. Okey? Dan kedudukannya tuan-tuan, yang asalnya dekat mana? Yang dikatakan asal ni maknanya pada ukuran bahasa Arab yang biasa. Standard biasa. Bahasa Arab yang tak tinggilah. Bahasa Arab biasa. Okey? Kedudukan asalnya di belakang. Tetapi menurut ilmu sastranya, bahasa Arab tingginya, kedudukan kebiasaannya, dia berada di mana tuan-tuan? Di tengah ataupun di hujung. Dan konsep jar bukan di hujung, di depan ataupun di tengah silap-silap Kedudukan asal di belakang, kedudukan yang kebiasaannya dia di depan ataupun di tengah. Okey. Konsep yang kita faham pada jar wa majrur ini tuan-tuan, dia sama seperti zaraf. Dia sama seperti zaraf. Zaraf ni pun dia ada geng dia. Kalau jar dengan majrur, jar wa majrur, zaraf ni pun dia ada pasangan dia. Tapi pasangan dia tak ada istilah dalam bahasa Arab. Kalau ada pun, zaraf itu menjadi mudhaf, maka yang ni mudhaf ilaih. Tapi tak semestinya zaraf jadi mudhaf. Kadang-kadang dia zaraf sahaja. So, dia tetap ada sambungan dia. Dia punya pelengkap dia. Okey? Itu dia ulang kaji kita tentang tajuk jar wa majrur. Kita pergi ke tajuk yang seterusnya, iaitu berkenaan pattern fi'il ya tuan-tuan. Kita dah belajar pattern fi'il madhi, pattern fi'il mudhari', yang terakhir sekali pattern fi'il amar. Okey, saya nak tanya tuan-tuan, fi'il amar tu fi'il apa? Perintah ataupun suruh. Kalau nak suruh buat, nak perintah buat, dia akan pakai pattern amar. Dan fi'il amar ni tuan-tuan, dia melibatkan dhamir yang keberapa? GND yang kedua. Dia nak suruh, dia tak boleh suruh sendiri. Dia tak boleh suruh orang yang tak ada. Dia tak boleh yang ketiga. Dia boleh suruh yang kedua, yang ada di depan dia. Yang dia bercakap dengan dia. Okey? Ada berapa dhamir untuk yang kedua tu? Ada berapa dhamirnya tuan-tuan? 3. 3 lelaki, 3 perempuan. So ada 6. Dan di antara 6 itu pun tuan-tuan, ada 2 yang sama. Iaitu dhamir yang musanna, bagi kedua-dua jantina ni lafaz fi'ilnya sama. Sebutkan pada saya tuan-tuan, apakah dhamir-dhamir yang kedua ni? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ada 2 kali antuma. Lafaz fi'il amar bagi kedua-dua dhamir antuma ni sama je tuan-tuan.
Okey, fi'il amar ni tuan-tuan. Kalau kita lihat pada jadual di belakang, okey, pada fi'il amar, di depannya tak ada pun tambahan alif. Betul tak? Dia, yang saya letak ni tambahan yang di belakang saja, betul kan? Okey. Tapi dalam buku nota ini, tuan-tuan lihat ada tambahan alif di depannya. Okey, tambahan alif ni sebenarnya dia tak wajib. Kalau dia perlu tambah, tambah. Kalau tak perlu tambah, tak perlu. Bila masa kita nak tambah atau tak tambah ni? Okey, kita kena faham macam mana pembentukan fi'il amar. Ya, hari ni saya nak cerita sikit sebelum kita masuk ayat tuan-tuan. Kalimah fi'il ni tuan-tuan, dia bermula daripada fi'il madhi dulu. Daripada madhi barulah jadi mudhari', daripada mudhari' barulah jadi amar. Okey, kita tengok Kita ambil satu perbuatan, kita ambil perbuatan membaca. Membaca, root wordnya ialah qara'a. Pernah tahu kalimah ni? Mungkin tuan-tuan ada vocab kalimah qara'a. Okey, qara'a ni kalau kita terjemahkan, ini fi'il madhi. Fi'il madhi domirnya huwa. Okey, so terjemahan huwa adalah dia. Fi'il madhi itu telah. Dia telah membaca. Okey, kita nak tukar kepada mudhari'. Kita tukar kepada mudhari' untuk domir yang pertamanya huwa lah tuan-tuan. Okey, masukkan huruf ya. Kan? Untuk huwa dia masuk ya. Hujung dia baris depan nanti. Dia akan baris depan. So masukkan huruf original tadi tu qaf, ra, dah terjauh dah dia. Okey, bila masuk ya ni tuan-tuan, dia standard pakai atas. Dia akan dimatikan dan huruf ketiga ini ingat lagi tak? Ada setengahnya yang berbaris atas, ada setengahnya baris bawah, ada setengahnya baris depan. Saya bagi ketiga-tiga contoh. Ini kita ambil contoh untuk yang baris atas dulu. So yaqra'u. Dia akan jadi yaqra'u. Daripada yaqra'u inilah kita tukar menjadi amar. Okey, tuan-tuan, nak jadikan dia kepada fi'il amar, kita buanglah huruf mudhari' itu. Jangan adakan dia sebab ya itu adalah huruf mudhari'. So kita letak huruf yang dah dibuang huruf ya-nya. Jadi tinggal huruf qaf, ra, hamzah. Baris yang ada ni di bawah je saja tuan-tuan. Okey, dan untuk fi'il amar, domir yang pertamanya adalah anta. Dia tak ada huwa. Huwa ni untuk madhi, untuk mudhari'. Untuk amar dia mula dengan domir anta. So untuk anta hujung dia baris apa? Mati. Boleh baca tak sekarang ni? Qra' je, qra' tak boleh kan? Itulah perlunya ditambah alif untuk menghasilkan bunyi, dan alif ini kita ikut huruf ketiganya. Sekiranya huruf ketiganya baris atas ataupun baris bawah, maka dia akan pakai baris bawah. Sekiranya baris depan, barulah dia akan pakai baris depan. So alif itu sama ada bawah ataupun depan saja. Okey? So nak baca macam mana? Iqra'. Okey, dalam buku nota ni saya pakai perbuatan duduk. Perbuatan duduk, kalau kita kembalikan kepada jazar ataupun kata akar dia, root word dia, fi'il madhi dhamir huwa, dia akan jadi jalasa. Tukar kepada mudhari' jadi apa tuan-tuan? Okey, cara dia, masukkan ya dulu. Jim, lam, sin. Hujung dia baris depan. So ini pun dimatikan. Okey, kalau tadi yaqra'u baris atas, untuk fi'il yang ini yajlisu di baris bawah pula. Boleh? Dan untuk kita jadikan dia amar, buang ya tu dulu. Sebab apa buang ya? Sebab ya tu mudhari'. Okey, kita ambil huruf yang sedia ada, buang ya, barisnya pun dibawa terus dan hujungnya kita matikan. Boleh baca tak? Itulah perlunya kita tambah alif, jadi bunyinya ijlis. Okey? Contoh untuk baris atas, contoh untuk baris bawah, kita ambil yang baris depan. Perbuatannya menulis. Apa bunyinya tuan-tuan? Katabah. Katabah tu dia telah menulis. Kalau dia sedang menulis, macam mana?
yaktubu. Dan kita jadikan amar, buang ya-nya. Okey, baris yang tadi terus dibawa dan hujung dimatikan. Maka jadilah uktub. Itu dia macam mana pertukaran daripada madhi kepada mudhari' dan kepada amar. Ini yang pertamanya sajalah tuan-tuan. Yang kataba ni yang paling atas dekat sini. Dekat sini. Yang yaktubu ni dekat yang paling atas ni lah. Yang uktub ni pun yang paling atas pada fi'il amar. Adapun yang di bawah-bawahnya itu, kita pandai-pandailah tukar. Itu yang perlu kepada latihan. Semakin banyak kita latihkan, semakin kita kenal dia. Kita faham dan kita ingat insya-Allah. Boleh tuan-tuan? Okey, cuba kita ambil untuk fi'il amar sahaja. Ketiga-tiga fi'il ini. Saya sebut domirnya, tuan-tuan tukarkan kepada, bukan tukar, sebutkan fi'ilnya. Okey, untuk yang pertama, iqra' dulu tuan-tuan. Anta, apa fi'ilnya? Iqra'. Antuma, iqra'a. Jadi daripada atas. Iqra'a. Antum. Iqra'u. Di hujung tukar. Anti. Iqra'i. Antuma. Dia sama dengan antuma yang tadi. Antuma yang musanna. Antuma ni untuk musanna. Laki perempuan sama saja. Dan yang terakhir. Antunna. Iqra'na. Okey, ambil ijlis pula. Anta. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Dapat? Okey. Yang terakhir uktub. Anta. Antuma. Uktuba betul? Uktuba betul Antum. Uktubu anti. Antuma. Antunna. Baik. Cuba tuan-tuan translatekan dia. Kita ambil balik uktub tadi. Uktub tu maksudnya apa? Engkau tulislah. Jadalah dekat belakang. Kenapa? Sebab ini fi'il amar. Adalah lah. Uktuba. Kamu berdua tulislah. Uktubu. Kamu tulislah. Uktubi. Engkau perempuan tulislah. Uktuba. Kamu dua perempuan. Dia boleh untuk kedua-dua lelaki dan kedua-dua perempuan. Uktubna. Kamu perempuan tulislah. Maknanya kita sebut uktub tu tak perlu sebut anta pun tak apa tuan-tuan. Uktub je. Kalau kita orang Melayu kena sebut apa? Kau tulislah. Ataupun kalau dalam perbualan sebenarnya engkau tu pun kita tak sebut sebab kita terus ajukan kepada orang yang kita cakap. Tulislah. Tapi orang Arab pada uktub itu dia ada siapa watak yang disuruh itu. Dia kena jelas. Bagi orang Arab pada tanda-tanda huruf-huruf baris-baris akhir itulah dia tahu siapa orangnya, siapa wataknya. Kalau kita hilangkan terus, tulislah. Tak ada sebut engkau ke dia ke, tak ada sebut siapa-siapa Tapi pada Arab dia kena detail Sebab itulah bahasa Arab ni diangkat menjadi bahasa wahyu Al-Quran. Okey? Ada soalan tuan setakat ni untuk fi'il amar dan juga tajuk jar wa majrur tadi? Nak tanya apa-apa setakat ni? Okey, ini yang basic tuan-tuan Kalau yang ada haraf illah, ada huruf vokal alif waw ya, dia kacau sikit. Nama pun haraf illah kan. Haraf illah ni haraf sakit. Dia memang tak boleh nak buat kerja sangat. So dia akan lari sedikit daripada kaedah asal. Dia akan berbeza bunyinya seperti yang di depan ni. Contohnya, kita ambil fi'il yang ada haraf illah alif dekat tengah-tengah. Okey. Biasa tak dengan perkataan qala? Qala. Biasa tak tuan-tuan? Qala maksudnya apa? Dia telah berkata. Mudhari'nya apa? Apa mudhari' dia? Siapa tahu? Okey, masukkan ya. Okey. Lepas tu dia akan jadi waw. Yaku lu. Daripada qala mudhari'nya jadi apa?
Yaqulu. Okey, macam mana nak jadikan amar? Tengok kita buang ya dia. So apa yang tinggal? Hujung kita matikan, betul tak? So jadi apa? Kul. Dan kul itu agak agak drag sikit dia punya bunyi itu. Maka Arab dia singkatkan lagi. So dipermudahkan jadilah kul. Kul saja. Perlu tambah alif tak dekat depan? Boleh baca tak sekarang ni? Kul. Boleh baca tak? So tak perlu tambah alif. Kalau kita lihat di sini tadi, dia perlu ditambah alif sebab tak boleh nak dibaca, kena tambah alif. Sekarang kul boleh baca, tak perlu tambah alif. Sebab itulah pada jadual ini tidak diletak alif di depannya. Tapi pada buku nota, ijlis tu semuanya ada alif di depan. Dia ditambah sebenarnya. Yang untuk ada ilah ni nantilah akan datang. Mahirkan dulu yang asas, nanti kita akan masuk sikit-sikit lah perlahan-lahan. Pada peringkat soraf nanti insya-Allah saya akan masukkan banyak sikit lah tentang kalimah yang ada harf illah. Okey? Kul ni kita biasalah jumpa tuan-tuan. Pada surah 4 kul tu kan semua mula dengan kul. Dia datang daripada qala. Mudhari'nya yaqulu, amarnya kul. Okey. Rasanya kita dah boleh masuk ayat hari ini, ayat ke-25, muka surat 45 saya bacakan dan kemudian tuan-tuan ikut bacaan saya. Sedia semua? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Sadaqallahul azim. Cukup nafasnya ya? InsyaAllah ya. Okey. Kita lihat sedikit perkara tentang tajwid. Inna, apa namanya dekat situ? Apa dia tuan-tuan? Okey. Bainahum yauma. Apa nama kat situ? Ini saya tanya je terus tuan-tuan. Bainahum yauma. Mim mati bertemu dengan ya. Izhar syafawi. Izhar syafawi. Izhar tu maksudnya jelas. Syafawi tu pada mulut kita. Dia tak perlu didengungkan maknanya kat situ. Tak perlu bainahum. Tak perlu. Jelaskan dia. Bainahum yaumal. Okey, seterusnya pada tak ada dah. Yang lain tu semua mad asli lah ya. Mad asli tak payah tanyalah. Okey. Yakhtalifun. Okey, di situ perlu diberi perhatian sedikit tuan-tuan. Huruf kha dia perlu dikeraskan sedikit. Jangan yah. Jangan sampai jadi huruf ha. Jangan yah talifun. Itu dah makna lain pula ya. Dia perlu dikeraskan sedikit. Yah. Cuba sebut. Bagus Dan yang terakhir itu yakhtalifun. Boleh dibaca 2, 4 ataupun 6. Apa nama hukumnya? Alif sukun. Okey, bagus. Kita pergi kepada terjemahan harfiah. Kita tambah vocab dan kita hafal mana yang sempat kita hafal. Inna. Apa tuan-tuan? Okey. Rabba. Ka. Peka engkau laki ke perempuan ka-nya? Laki. Kalau perempuan ki. Huwa dia. Yafsilu ini perkataan baru tuan-tuan. Apa dia? Dia akan memutuskan. Tapi putuskan ni bukanlah putuskan hubungan ke, putuskan tali ke.
Putuskan tu maksudnya memberi keputusan, mengadili. Okey, lepas tu kotak yang bawah tu tuan-tuan, kosong je semua ya. Saya terlupa letak ke? Ataupun tersalah cetak ke? Bukan tuan-tuan. Semua perkataan tu saya anggap mudah-mudah tuan-tuan pun dah boleh dah boleh tahu makna dia. Baina apa tuan-tuan? Di antara yaumal qiyamah. Hari kiamat. Yaumah hari kiamat, kiamatlah. Fi. Pada boleh, tentang pun boleh juga Ma apa yang kanu. Minggu lepas pun ada kanu, betul tak? Cuba tengok ayat 24. Ada kanu, hari ni kanu lagi kan? Dia punya perbincangan tu lebih kurang sama nanti Kanu mereka telah dahulu terhadap oleh nya yakhtalifuna mereka berselisih. Tak banyak pun sebenarnya perkataan yang baru So boleh fokus lebih pada perkataan itulah. Yang lain tu saya rasa tuan-tuan dah ada vocabnya. Saya nak tuan-tuan sambil belajar ni sambil kumpul vocab dalam diri. Okey? Saya bagi masa tak sampai seminit saja tuan-tuan. 30 saat daripada sekarang sila dapatkan makna-maknanya dalam hati sanubari tuan-tuan. 30 saat. Okey dah, cukup. Kejap je. Tuan-tuan, tutup bukunya. Saya nak tanya perkataan inna. Huwa. Sama dengan hu atau hi, betul kan? Hu atau hi itu sama, datang daripada huwa juga. Apa makna ka? Lawan dia apa? Ki. Apa maksud yauma dan juga al-qiyamah? Hari kiamat. Apa makna baina hum mereka? Rabb Tuhan. Apa makna fi? Ada dua kali fi dalam ayat ni. Pada ataupun tentang pun boleh juga. Apa makna ma? Apa yang? Okey, kanu. Mereka telah dahulu. Dia ada terjemahan lain, mereka telah adalah. Itu perkataan yang terjemahan yang boleh dipakailah. Ikut kesesuaian dalam ayat. Kalau minggu lepas mereka telah adalah. Hari ini mereka telah dahulu. Okey, perkataan yang baru hari ini. Yakhtalifuna. Mereka ada telah ke tak ada? Mereka berselisih saja. Tak ada telah. Dan yang terakhir, yafsilu. Dia akan mengadili. Dia akan memutuskan. Maksudnya memberi keputusan. Dia memberi keputusan yang adil ataupun dia mengadili. Okey, selesai kita mendapatkan terjemahan harfiah. Dah tambah vocab. Saya kira semua dah kenal semua makna pada perkataan-perkataan ni. Kita tengok terjemahan mafhum. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang akan mengadili di antara mereka, yakni di antara sesama manusia pada hari kiamat nanti tentang apa yang mereka dahulu perselisihkan terhadapnya, iaitu terhadap sesuatu perkara yang mereka perselisihkan. Boleh tuan-tuan? Jelas Ini kita tidak syak dan wasangka lah. Kita jelas di hari akhirat nanti pada perhimpunan seluruh umat manusia, di situ akan berlakunya pengadilan. Kalau kita kaitkan ayat 25 ni dengan cerita tentang kisah Nabi Musa sebelum ini, ayat 23 dan 24, kita boleh lihat macam mana Fir'aun buat kepada rakyatnya. Dia menindas dan kemudian diambil alih kerajaan oleh pemerintahan yang baru, kerajaan yang lebih adil. Kerajaan Nabi Musa dengan menteri-menterinya yang beriman mengikut ayat-ayat Allah SWT.
Okey, pada hari akhirat nanti di hari kiamat, Allah akan mengadili seadil-adilnya. Itu kalau kita kaitkan dengan kisah Nabi Musa tu, maknanya antara orang-orang yang menindas dengan orang-orang yang ditindas akan mendapatkan pengadilan yang adil lah. Ataupun kita ambil secara umum ayat 25 ini berkenaan apa-apa sahaja perselisihan antara manusia. Kita bergaduh, berbalah, kita rasa kita betul, dia pun rasa dia betul. Kita kata dia fitnah kita, dia pun kata dia fitnah kita fitnah dia, macam-macam. Kalau kita kaitkan dengan politik ni, kita pun tak tahu siapa yang betul. Pihak yang ni kata ini, pihak yang ni kata ini. Pihak yang ni macam-macam tuan-tuan. Nak cerita politik ni pening kita. Okey? Jadi jangan risau, kesemuanya itu akan mendapat pengadilan yang betul. Kerana Allah lah yang adil. Allah al-adl. Allah akan mengadili dengan kebijaksanaannya. Allah al-hakam, al-hakim, al-hakim. Allah akan mengadili dengan menggunakan kebijaksanaannya. Tidak ada siapa pun yang tertindas. Yang tertindas akan mendapat pembelaan, yang menindas akan dapat hukuman. Okey, kita sama manusia ni memang tidak ada yang sama sekata ikut je, mesti ada yang diperselisihkan. Bab kata pepatah Melayu kita, apa tuan-tuan? Sedangkan lidah lagi tergigit, apakah lagi suami isteri. Suami isteri pun berbalah, berselisih. Mak dengan anak, anak dengan pakciknya, abang dengan kakak, adik dengan abangnya, macam-macam perselisihan berlaku. Apapun sekiranya kita memaafkan ataupun kita meminta maaf dan kita dimaafkan, selesailah dekat dunia ni. Yang tak selesai ni akan diselesaikan dekat sana nanti. So dekat dunia ni kalau ada apa-apa yang kita rasa bersalah ataupun kita perlu menunaikan hak semula kepada orang yang kita berselisih, maka selesaikan awal-awal di dunia ni. Jangan sampai nanti Allah yang mengadili di hari akhirat, susah tuan-tuan. Di hari akhirat tu nanti tidak ada kawan, tak ada kawan tuan. Semuanya akan melarikan diri, semua akan pentingkan diri sendiri. Ibu akan melarikan diri daripada anaknya. Okey? Orang yang paling baik ketika hidup di dunia dulu pun akan melarikan diri pada kawannya. Semua akan melarikan diri. Semua nafsi-nafsi. Walaupun kita kat dunia kata, alah nanti dimaafkan aku tu. Elok je. Aku kenal dah perangai dia. Tak tentu lagi tuan-tuan. Kalau benda tu belum selesai, dekat akhirat nanti, sekecil-kecil perkara pun dia akan tuntut untuk menyelamatkan diri dia. Itulah seberingkas penjelasan, penerangan dan penceritaan pada ayat 25 ini. Boleh tuan-tuan ya? Okey. Hari ini tak ada tajuk baru seperti yang saya katakan tadi, kita cuma memantapkan lagi perbincangan kita tajuk-tajuk sebelum-sebelum ini. Okey, kita kuatkan, kita kukuhkan, kita ulang dan zikir banyak-banyak tajuk-tajuk yang perlu kita ulang kaji. Okey, pertama sekali tuan-tuan, ayat 25 ni kita nak buat apa dulu? Rentak kita start ayat 20 dulu dah berubah, betul tak? Macam mana rentak dia? Pertama sekali kita kena buat apa tuan-tuan? Ni saya tulislah dia punya step. Sebenarnya tuan-tuan dah tahu pun, tak apa. Saya tuliskan je langkah-langkah dia. Yang pertama kita nak buat apa dulu? Rangkap. Kalau kita ikut daripada awal lagi, kita baca kan. Tu tak payah tulis lah. Tu semua pun dah tahu kan. Kita baca. Kita selesaikan terjemahan dulu. Terjemahan harfiah, terjemahan mafhum dan juga tafsirannya. Kalau ayat tu straightforward je, tak payah tafsir pun tak apa. Boleh jelas faham macam tu. Okey, dah selesai semua tu, barulah ni. Pertama sekali kita buat apa? Yang tadi tu cakap apa? Rangkap. Rangkap tu apa? Rangkap saja tak jelas apa maksudnya tu. Nak buat apa pada rangkap tu? Kenal pasti rangkap. Kita kira berapa rangkap, betul tak? Kira rangkap. Kita nak kira berapa rangkap yang ada. Potonglah dia. Nak kira tu kena potonglah. Kena kira dulu. Lepas dah kira rangkap tu, dah potong-potong rangkap tu, nak buat apa pada rangkap tu? Jenis dia ataupun nama rangkap tersebut.
Dah kita kira rangkap, kita namakanlah rangkap tu. Sebenarnya perkara pertama dan kedua ini perlu dilakukan serentak. Ketika kita menamakan itulah kita dapat kenal pasti ini potongan rangkap pertama. Sebenarnya dilakukan secara bersama. Okey, bila kita dah namakan rangkap tu, kita tahu nama dia apa, kita nak buat apa pula tuan-tuan? Contohnya lah, kita namakan rangkap fi'il. Nak buat apa tu? Lepas tu nak buat apa? Cari komponen rangkap tu. Betul. Kita dah tahu nama dia, kita tahulah maklumat yang nak dicari, komponen dia. So, kita tentukan komponen dia. Komponen dia macam mana? Komponen. Macam ni. Betul kita tentukan komponen dalam rangkap itu. Komponen ni ataupun maklumat lah maklumat dia. Kita dah potong, kita dah namakan dia dan kita tentukan maklumat dalam rangkap tersebut. Contohnya kita tentukan, kita namakan rangkap isim. Kita tahulah rangkap isim kena ada apa? Mubtada, khabar. So kita tentukan komponen mubtada khabar tu dekat kalimah apa. Kita tentukan nama dia rangkap kana. So kita pun tentukan mana isim kananya, mana khabar kananya. Boleh tuan-tuan Lepas tu nak buat apa? Macam dah selesai dah tu. Lepas tu kita bahaskanlah secara harfiah. Kita jelaskan satu persatu tu apa jenisnya. Detailkan dia. Perkara tambahan yang tuan-tuan perlu teliti. Setelah kita belajar tajuk jar wa majrur, itu adalah perkara penting sebenarnya tuan-tuan. Bila kita jumpa jar wa majrur, asingkan dia. Bulatkan mana jar wa majrur itu supaya kita tahu yang ini adalah tambahan-tambahan ataupun mungkin yang utama. So kita cuba teliti ataupun apa nak sebut kenal pastilah kita kenal pasti jar dan juga zaraf. Kita kenal pasti jar dan juga zaraf. Sebab dia macam sama kan? Jar dengan zaraf tu sebagai keterangan. Jar ni jar wa majrur lah. Zaraf tu isim zaraf bersama pelengkap dia. Kemudian tuan-tuan, perkara yang kita perlu teliti, tugasan-tugasan wajib kita, tugasan-tugasan wajib yang kita memang selalu buat, ini jangan dilepas pandang tuan-tuan. Kena perhatikan betul-betul. Perkara yang kita kena teliti, kalau kita jumpa kalimah fi'il, apa benda yang kita nak kena buat tuan-tuan? Pertama sekali domir, lepas tu fa'il, kemudian maf'ul. Sebenarnya ini juga adalah dipanggil rangkap fi'il. Yang kedua, kalau kita jumpa kalimah isim, kita nak teliti apa? Nak kena buat tugasan apa tuan-tuan? Kita bukan. Kita cek alif lam dan tanwin dia supaya kita tahu dia jadi mudhaf ke tak. Dia mudhaf ke tak. Seterusnya yang perlu kita juga teliti iaitu kalau kita jumpa dhamir muttasil. Yang ni pun perlu diambil kira tuan-tuan. Dhamir muttasil kita kena tengok apa? Tengok kalimah kan saya tulis gambar mata dulu tu kan. Kita tengok kalimah sebelumnya. Supaya kita tahu dia melekat dengan isim ke ataupun dia melekat dengan fi'il. Bila dia melekat dengan isim, kita tahu dia jadi mudhaf ilaih. Kalau dia melekat dengan fi'il, kita tahu pula dia jadi maf'ul bih. Ni saya rasa step-step yang tuan-tuan perlu lakukan. Supaya jelas kita nampak macam mana gaya bahasa ayat tersebut. Semua ayat pun tuan-tuan macam inilah dia. Rangkap-rangkap yang ada di dalam Al-Quran ataupun bahasa Arab secara umumnya, rangkap-rangkap yang saya cerita sebelum ni itulah tuan-tuan. Rangkap biasa, rangkap istimewa. Rangkap fi'il, rangkap isim, rangkap kana, rangkap ina. Rangkap-rangkap tu je yang ada dalam
Al-Quran. Ataupun satu lagi tambahan, rangkap syarat. Rangkap syarat pun termasuk dalam rangkap. Okey. Sekarang, lihat ayat 25 masing-masing. Jangan bincang. Kalau nak bincang pun nanti sama-sama dengan saya. Okey, masing-masing. Supaya kita tahu kebolehan diri kita. Kita faham ke tak faham kan? Okey, sila tentukan ni yang pertama ni. Kira rangkap dia tuan-tuan. Kira rangkap. Ada berapa cerita dia? 1 minit dari sekarang. 9.15. Okey, dah jawab belum? Dah dapat belum tuan-tuan? Dah 1 minit dah. Sila berikan jawapan tuan-tuan. Berapa tuan-tuan? Inna rabbaka huwa. Saya tak muat pula ni. Berapa jawablah? 2. Lagi jawapan lain? Okey, 2 salah. 2 tu betul juga sebenarnya, tapi yang lebih tepat wa yafsilu bainahum. Yang lebih tepat sebenarnya 1. Yafsilu huwa. Okey tuan-tuan, berapa rangkap? 1 saja. Sebenarnya 1 saja tuan-tuan. Yang tuan-tuan kata 2 rangkap tu sebenarnya tidaklah salah secara total. Dia betul sebenarnya 2, tapi sebenarnya 1 itu, satu lagi tu dia di dalam 1. So kalau kita kira 1.1, dia bukan 1.2. 1 lepas tu 1.1. Dia di dalam tu ada lagi rangkap. Sebab tuan-tuan nampak ada kanu ni kan. Ni rangkap ni. Tapi rangkap ini dia di dalam rangkap. Hari ni saya nak bawa perkara baru. Dia tidak dikira tajuk baru. Dia adalah daripada benda yang sama. Tentang rangkap. Cuma saya nak tambah sedikit saja. Bahawasanya dalam rangkap ni tuan-tuan boleh jadi ada lagi rangkap di dalamnya. Dia tidak boleh dipisahkan menjadi rangkap yang baru. Kerana dia masih di dalam cerita itu. Dia ada rangkap di dalam rangkap. Tolonglah terima benda ini tuan-tuan. Kenyataannya memang macam itulah. Dia macam ibarat pintu dalam pintu. Okey, tuan-tuan buka pintu bawah tadi tu. Ni atasnya ada pintu. Dalam pintu ni buka lagi ada pintu. Buka pintu ni dalam ni ada pintu lagi. So ada lagi rangkap dalam rangkap. Tidaklah kita kata ada banyak rumah dalam ni, ada banyak bangunan. Ini satu bangunan saja. Satu lot saja, tapi dalam satu lot ni ada pintu, ada bilik-bilik dia. Macam itulah ibaratnya, di dalam satu rangkap yang besar boleh jadi di dalamnya ada rangkap kecil. Ada rangkap di dalam rangkap.
Itu perkara baru saya nak bawa tapi tidak dianggap menjadi tajuk barulah. Dia adalah kesinambungan daripada tajuk rangkap. Okey. Rangkap apa namanya ni? Kita kata satu rangkap. Rangkap apa namanya? Rangkap. Kita jumpa apa dekat depan? Jumpa inna. Kita jumpa inna dekat depan. So, bukan rangkap isim. Kalau kita kata rangkap fi'il pun bukan juga. Yang kita jumpa awal-awal sekali ni apa dia? Inna. So, ini adalah rangkap inna. Okey. Mungkin tuan-tuan menolak inna tu, nampak rabba tu tak kata rangkap isim. Rabba tu isim, so rangkap isim. Tapi tuan-tuan terlupa, inna ini dia boleh menjadi rangkap dia sendiri. Okey, inna ni sangat penting tuan-tuan. Dia adalah kalimah istimewa. Rangkap isim, ya betul mula dengan kalimah isim. Kita tolak haraf-haraf, tolak semua haraf. Tapi kalau haraf itu haraf taukid inna, ataupun satu lagi anna, dia bukan rangkap isim sebab inna dan anna tu menjadi rangkap dia sendiri. Sebab kalau tuan-tuan namakan dia rangkap isim, nanti tuan-tuan nak cari mubtada' khabar. Mubtada' khabar dia ada baris dia sendiri. Padahal bila ada inna ini, kita namakan dia rangkap inna, yang kita nak cari adalah isim inna, khabar inna. Isim inna dan khabar inna dia ada baris yang sendiri pula. Dia tak sama dengan mubtada' khabar tadi. Boleh tuan-tuan? Okey, kita ulang kaji dulu rangkap inna. Tuan-tuan boleh buka buku nota. Saya buat sifirnya dekat sini. Okey, rangkap inna dia mula dengan inna tu sendirilah. Kalau tak ada inna, kita tak boleh suka-suka namakan rangkap inna. Kena ada inna dulu. Ada inna baru boleh kita namakan rangkap inna. Perkara pertama yang nak dicari ialah apa tuan-tuan namanya? Isim inna. Isim inna tu maksudnya apa? Subjek. Subjek tu apa subjek? Benda ataupun sesuatu yang nak dicerita. Belum cerita lagi Belum cerita lagi. Ceritanya adalah pada khabar inna. Khabar inna tu maksudnya apa tuan-tuan? Predikat. Predikat itu adalah cerita kepada subjek. Dan barisnya tuan-tuan. Barisnya. Untuk isim inna barisnya ialah atas. Khabar inna barisnya depan. Ini dia punya formula dia. Kena ingat ni. Kalau tak ingat pun tak apa. Tengok je buku nota. Ni kat sini saya dah tampal seketul kat sini. Okey, sekarang mari kita sama-sama gunakan akal fikiran yang Allah berikan kepada kita. Semuanya memiliki akal fikiran cerdas insya-Allah. Amin. Kita fikirkan sama-sama apakah subjeknya, benda yang nak diceritanya dan apakah pula ceritanya, apa pula predikatnya. Okey tuan-tuan. Untuk inna ni sebenarnya ada petua dah pun. Dah ada formula dia. Senang je. Selepas kalimah inna itulah. Dia punya subjek. Lebih jelas bila kita tengok pula isim tersebut berbaris atas. Memang confirm lah dia adalah isim innanya. Okey? Tuan-tuan, apa isim dia? Isim innanya apa? Apa subjek ni? Nak cerita tentang siapa ni? Tuhan. Sesungguhnya Tuhan. Tuhan tu bersandar pula kepada engkau. Sesungguhnya Tuhan engkau. Nak cerita tentang Tuhan. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. So, mana dia isim innanya tuan-tuan? Rabbaka inilah yang kita namakan sebagai isim inna. Tapi yang kita nak mention sebagai isim inna, perkataan Rabba sahaja. Tapi kita ambil Rabbaka sekali, kenapa? Sebab Rabba ni melekat dengan ka. Dia tak boleh terpisah. Dia ibarat satu, tuan-tuan. Dia ibarat satu. So, tak boleh kita pisahkan. Tapi yang kita nak mention sebagai isim innanya, perkataan yang pertamanya sahaja. Okey, sekarang kita dapat kenal pasti siapa ataupun apa yang nak dicerita. Iaitu Allah, tentang Tuhan engkau. Apa ceritanya? Kenapa dengan Allah ni? Kenapa dengan dia? Sesungguhnya Tuhan engkau. Apa ceritanya tuan-tuan? Dialah yang mengadili di antara mereka pada hari kiamat nanti tentang apa yang mereka dahulu perselisihkan. Itu cerita dia.
So daripada huwa sampailah habis, ini kita panggil sebagai khabar inna. Tak kisah. Sebenarnya khabar ni jika cerita kan, cerita ni boleh jadi cerita pendek, boleh jadi cerita panjang, boleh jadi berjela-jela. Tak kisah sebenarnya. Yang penting kita faham dia adalah cerita. Okey, boleh setakat ni? Okey? Teruskan lagi. Tuan-tuan, isim inna barisnya apa? Atas. Mana dia atasnya? Rabba ni lah. Pada hujung perkataan Rabba baris atas, di situlah kita dapat kenal pasti dia menjadi isim inna. Tuan-tuan pernah dengar tak pada hari Jumaat imam menyebut ataupun khatib menyebut innallaha wa malaikatahu. Pernah dengar tak? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya apa subjeknya? Nak cerita tentang siapa? Allah dan malaikat. Allah wa malaikatahu dan malaikatnya. Kenapa Allah dengan malaikat? Yusalluna 'alan nabi. Apa ceritanya? Mereka berselawat ke atas nabi. So inna itu punya perkataan yang kita ambil menjadi nama rangkap inna. Kenapa? Apa benda yang nak cerita? Allah dan malaikat. Kenapa dengan Allah malaikat? Apa ceritanya? Dia berselawat ke atas nabi. Samalah macam ni. Sesungguhnya siapa? Allah, Tuhan engkau. Kenapa dengan dia? Dia melakukan apa? Apa ceritanya? Dia memberi keputusan ataupun memberi keputusan yang adil, mengadili umat manusia pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Allah akan memberikan keadilan. Okey. Tuan-tuan, pada isim inna kita boleh nampak hujungnya baris atas. Okey, khabar inna baris asasnya depan. Tuan-tuan, yang kita kata baris asas ini kalau kalimahnya sebiji seketul kalimah isim. Tapi kalau dia datang dalam bentuk panjang macam ni, kita kata khabar inna baris depan, tak nampak baris depan tu sebenarnya. Tak boleh dilihat. Tak boleh dilihat baris depan itu. So, abaikan saja. Ini asas. Asas bukanlah mesti. Yang mesti tu kalau dia kalimah isim seketul sebiji. Kalau datang dalam bentuk macam ni, tak payah. Boleh setakat ni? Faham kita punya rangka besar dia? Lepas ni baru kita masuk perincikan satu persatu. Ikut flow yang tadi kita buat tu. Boleh setakat ni? Okey. Kenapa yang tengah-tengah semua ni kita tak boleh potong menjadi rangkap sendiri? Kenapa dia tidak jadi rangkap yang kedua, ketiga dan keempat? Kenapa tuan-tuan? Itulah pentingnya kita belajar tentang tajuk minggu lepas. Hari Rabu hari tu. Tentang jar wa majrur. Yang gengnya zaraf pun sama seperti dia. Dia tidak boleh menjadi rangkap sendiri. Tak boleh terpisah daripada rangkap yang sebelumnya. Dia adalah sambungan kepada rangkap. Dia adalah tambahan. Tuan-tuan, minggu lepas kita belajar tentang jar wa majrur. Tadi pun kita dah ulang kaji. Cuba kenal pasti mana dia jar wa majrur ataupun sila kenal pasti juga kalimah zaraf. Mana dia? Cepat. Kalimah zaraf ataupun kalimah jar. Baina. Okey, baina dia tak boleh dipisahkan. Dia bersambung pula dengan kalimah hum. Ni baina melekat pula kepada hum. Lagi? Sebelum fima tu tengah-tengah tu. Yauma. Yauma maksud dia apa tuan-tuan? Hari. Kalimah apa tu? Zaraf juga. Baina zaraf. Tuan-tuan boleh tengok muka surat. Tajuk zaraf tuan-tuan. Dulu masa ayat 12 kita bincangkan dia. Muka surat 16 tuan-tuan. Tengok kat situ kalimah-kalimah zaraf. Ada tak kalimah yauma? Ada. Ada tak kalimah baina? Ada. Itu kalimah-kalimah zaraf. Dia macam jar wa majrur. Tak boleh dipisahkan daripada rangkap yang sedia ada.
So yauma ni pula tuan-tuan, dia melekat pula kepada al-qiyamah. Tak boleh pisah ni. Ini tambahan keterangan. Ini tambahan lagi keterangan. Lepas tu jumpa lagi fi, iaitu haraf jar. Okey tuan-tuan. Haraf jar, ba'da haraf jarnya apa? Ma tu kalimah apa? Ma apa nama dia? Isim mausul ataupun ma mausul. Isim mausul ni pula ceritanya tuan-tuan. Isim mausul ni perlu kepada pelengkap dia. Sebab kalau kita sebut isim mausul, apa yang dia nak sambung tu, apa yang dia nak lagi. So tak boleh isim mausul secara sendiri. Sebab itulah yang saya kecilkan sikit tulisan ni boleh tuan-tuan, supaya saya boleh buat kurungan. Fima kanu fihi yakhtalifuna. Okay, benda ni kalau buat sendiri belum mahir memang susah sikit lah. Tapi inilah dia. Tuan-tuan hadir ke dalam kelas belajar. Saya tunjukkan, saya pandukan. Lama-lama nanti bila kita dah biasa, tuan akan nampak benda ni. Okey, tuan-tuan, kanu kalau kita ikutkan perbincangan minggu lepas, kan dia menjadi rangkap kana, betul kan? Minggu lepas kanu bi ayatina yuqinun. Jadi rangkap dia sendiri. Betul So kanu fihi yakhtalifun ini adalah satu rangkap sebenarnya. Tetapi rangkap ini adalah keterangan kepada ma. Sambungan kepada ma mausul itu. Jadi fima ni adalah jar wa majrur. Jar wa majrur yang asalnya pada fima tu sahaja. Tapi mausul dia perlu kepada sambung. Dia perlu kepada perwakilan dia. Ini adalah sambungan kepada ma. So ini semua adalah jar wa majrur. Yang ni tadi zaraf. Yang ini zaraf. So ada berapa tambahan cerita dekat sini tuan? Ada 3 tambahan cerita. Yang pertama, yang kedua dan juga yang ketiga. So cerita sebenarnya nak sebut tentang apa ni? Nak sebut tentang Allah. Kenapa dengan Allah? Allah memberi keadilan. Allah mengadili. Itu dia cerita sebenarnya. Allah memberi keadilan. Ataupun Allah membuat keputusan dengan adil. Yang ni tambahan lagi. Penyedap, penambah cerita lagi. Bila Allah nak bagi pengadilan itu? Hari kiamat nanti. Dekat siapa? Di antara mereka, iaitu sesama manusia kita ni. Tentang apa? Tentang apa yang mereka perselisihkan. Nampak tuan-tuan? Ini dia. Kita memahami ayat Allah SWT supaya kita mendalami dan menghayatinya. Boleh saja kita faham dengan baca terjemahan. Tapi beza dengan bila kita kaji. Kita bedah dan telaah. Satu persatu ni. So ayat-ayat Allah SWT, surah Sajadah ke, surah Al-Mulk ke, surah apa pun, semuanya ceritanya tentang rangkap tuan-tuan. Daripada rangkap itulah membentuk ayat. Daripada ayatlah membentuk surah. Daripada surah itulah membentuk kitab. Tapi sebelum tu kita belajar daripada awal lagi apa? Kalimah. Daripada kalimah membentuk rangkap. Daripada rangkap pula membentuk ayat. Ayat pula membentuk surah. Surah pula membentuk kitab. Tentang kalimah tuan-tuan dah belajar dah. Isim, fi'il, haraf dengan cabang-cabang haraf, cabang fi'il, cabang isim. Sekarang ni tuan perlu perkuatkan dari segi rangkapnya. Boleh tuan-tuan setakat ni? Okey. Kita rehat dulu, sambung selepas rehat. Kita bahaskan secara harfiah satu-satu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Silakan rehat. Okey, tuan-tuan puan-puan, kita dah melakukan perkara besar dalam ayat ini, iaitu dengan kita mengira rangkap, kita potong rangkap. Rupanya tak boleh potong pun, memang satu ayat ni satu rangkap. Dan kita menamakan dan kita menentukan maklumat yang diperlukan dalam rangkap tersebut. Kita namakan rangkap inna. So kita tentukan isim inna dan khabar innanya. Dan rupa-rupanya kita dapat jumpa dalam rangkap ini ada 3
keterangan tambahan. Kita jumpa zaraf dengan pasangannya, dengan juga jar beserta pasangannya. Jar wa majrur. Zaraf tu pun seperti jar wa majrur juga sebagai tambahan keterangan lah dalam ayat ni. Okey, mari kita bahaskan secara harfiahnya tuan-tuan. Tulis jawapan pada setiap kotak itu. Okey, inna tu kita panggil apa tuan-tuan? Haraf taukid. Nak ulang kaji tak haraf taukid ni? Bolehlah kan? Okey, semua sebutkan 4 haraf taukid yang saya dedahkan. Pengenalan asas dulu tu. Yang pertama apa dia? Inna. Yang kedua, na yang ada dekat belakang saja kan? Yang ketiga, la, dan yang keempat, qad. 4 haraf taukid ini terjemahannya lebih kurang sama je, iaitu sesungguhnya. Adapun terjemahan lain seperti sungguh ataupun benar-benar ataupun pasti, itu antara terjemahan kita boleh pakailah. Yang kita akan mungkin jumpa sekiranya jumpa kalimah-kalimah taukid ini. Okey, rabba tuan-tuan. Sebutkan semua rabba. Maksudnya Tuhan lah. Semua pun jelas perkara ni. Okey, kalimah apa ni? Isim. Tuan-tuan, yang kita kata tadi rabba isim inna kan? Isim inna tu mestilah isim. Dia dah khaskanlah isim inna. Dia bagi nama isim dekat situ. Untuk menjadi isim inna mestilah isim. Rabba ni adalah kalimah isim. So dia adalah isim inna Okey, hujung rabba tu baris atas sebab apa tuan-tuan? Sebab dia isim inna. Sebab dia isim inna. Mungkin kita boleh bariskan dia rabbu. Mungkin boleh rabbi juga. Tapi oleh kerana dia menjadi isim inna, baris atas kenalah rabbah. Ikutlah hukum dia kat situ. Okey? Dan kalau kalimah isim, kita kena buat apa tuan-tuan? Cek alif lam tanwin ni supaya kita tahu dia bersandar ataupun tidak. Bila dia bersandar, bermaknanya sandaran itu, sandar dan menyandar itu, kedua-duanya adalah sebagai satu. Dia seperti satu. Tak boleh kita anggap yang ni lain, yang tu lain. Walaupun dia menggunakan 2 ataupun 3 kalimah yang menjadi sandar menyandar, kesemua itu sebenarnya merujuk kepada satu benda. Menjadi diri yang satu sebenarnya. Okey, rabba ada alif lam tak? Ada tanwin tak? Memang confirm lah dia jadi mudhaf. Dan confirm lagi tuan-tuan, perkataan yang selepasnya adalah kalimah ka. Cuba sebutkan. Ka tu kalimah apa? Letak nama dekat bawah tu. Isim, dhamir, muttasil. Dhamir muttasil kan kena tengok mana tuan-tuan? Tengok belakang dia. Tengok sebelumnya rabba isim. Di sini kalau jumpa dhamir kena pakai formula. Kena tengok formula tuan-tuan. Apa formulanya? Kalau dhamir melekat dengan isim, dia jadi mudhaf ilaih. So confirm lah rabba tu mudhaf, yang ka tu mudhaf ilaih. Oleh kerana rabba tu nak jadi mudhaf, dia melekat dengan dhamir, dia jadi mudhaf, memang dia tak boleh ada alif lam tanwin. Dilarang sama sekali. Kalau tuan-tuan sebut ar-rabba, ar-rabbaka, boleh ke? Tak boleh. Ataupun rabbanka, tak ada. Tak wujud perkataan ar-rabbaka, alif lam dengan dhamir di belakangnya, ataupun rabban tanwin dengan dhamir lagi di belakangnya, tak boleh tuan-tuan. Dia kena dikosongkan alif lam dan tanwin supaya dia menjadi mudhaf, melekatlah dengan dhamir menjadi mudhaf ilaih. Tuan-tuan, ka ni kita kata dhamir muttasil. Apa dhamir munfasilnya? Apa dhamir munfasil bagi kalimah ka? Anta. Siapa anta ni? Sesungguhnya Tuhan engkau. Siapa engkau tu? Manusia siapa? Siapa manusia tu? Nabi Muhammad sebenarnya. Ini tengah cakap kepada Nabi. Allah berkata kepada Nabi. Allah berkata kepada Nabi tentang dirinya sendiri. Allah bagi tahu Nabi supaya Nabi bagi tahu orang lain. Okey, sesungguhnya Tuhan engkau. Maksudnya Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, engkau ni merujuk kepada Nabi kita. Nabi kita laki kan? So pakailah dhamir yang lelaki anta. Tapi berada di belakang tak boleh anta lagi. Tak boleh rabba anta. Tak boleh. Tukar kepada ka. Rabbaka. Okey, selesai dah kita bincangkan bahagian isim inna. Kita masuk pula khabar innanya boleh tuan-tuan. Ni panjang khabarnya ni.
Okey, huwa semua tahulah. Kita namakan apa ni? Apa nak sebut huwa ni? Isim, domir, munfasil. Isim, domir, munfasil. Merujuk kepada siapa huwa ni? Dia ni siapa dia? Sesungguhnya Tuhan engkau, dialah. Siapa dia? Allah ni balik ataupun refer kepada Rabba tadi. Kita pun dah selalu jumpa huwa merujuk kepada Allah. Huwa merujuk kepada Rabbah. Huwa dia pakai domir yang betul. Tak boleh pakai hiya. Tak boleh pakai hiya tu tuan. Kena huwa. Tak boleh juga pakai huma ataupun hum. Pakai huwa juga. Merujuk kepada zat Allah yang satu. Okey, kemudian perkataan seterusnya sebutkan. Lagi sekali. Apa terjemahan yafsilu? Isim fi'il haraf. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Tuan-tuan, fi'il mudhari' macam biasalah tugasan wajib yang tuan-tuan kena buat. Cari domir. Apa domirnya? Huwa. Huwa yang sama tak dengan huwa dekat depan tadi? Sebenarnya tuan-tuan, huwa dekat depan ni tak payah sebut pun tak apa. Yafsilu tu sendiri pun dah ada huwa. Tapi bila sebut juga huwa dekat depan, ini menunjukkan penegasan. Penegasan dalam bahasa Arab ni tuan-tuan, dia bukan semata-mata menggunakan haraf taukid. Inna ni tadi pun dah penegasan dah taukid dah kat sini. Lepas tu pada huwa yafsilu pun sebenarnya terkandung makna taukid. Walaupun tak ada haraf taukid, tapi antara lain yang menunjukkan taukid adalah pengulangan. Ada huwa dah dekat depan. Ada huwa lagi tersembunyi. Berapa kali huwa tuan-tuan? Ini menunjukkan penegasan. Sebenarnya sebut yafsilu pun dah cukup. Tapi bila sebut lagi domir dekat depan, dia. Berapa kali dia? Ini menunjukkan penekanan dekat sini. So ini pun menunjukkan taukid. Macam kita lah. Orang kita kan. Kita ulang sebut. Contohnya kita bagi pengumuman dekat shopping mall kan. Anak hilang kan. Kita bagi orang bagi pengumuman. 2 kali diulang pengumuman tu. Ini maksudnya menegaskan apa yang dia nak sampaikan tu. Okay? Macam kita panggil orang pun kan. Panggil sekali tak dengar. Kita panggil lagi kali kedua. Panggilan yang kedua itu adalah untuk menegaskan yang panggilan pertama tadi. Kita tegaskan dengan cara mengulang. Okey. Tuan-tuan, fi'il mudhari' ini kita jumpa huwa. Huwa tu merujuk kepada huwa yang sama tadi, iaitu Rabb ataupun Allah SWT. Kemudian, tugas seterusnya cari apa? Ada tak fa'il yang jelas? Nak cari fa'il yang jelas selepas fi'il. Ada tak fa'il yang jelas? Tak ada. Ini semua dah tambahan-tambahan tadi kan? Ini tak terlibat ni. So, tak ada pun fa'il yang jelas. Siapa yang jadi fa'il? Huwa tu sendiri yang jadi fa'il. Okey, kita buat latihan sikit pada kalimah yafsilu ni boleh tuan-tuan? Kita buat latihan fi'il mudhari'. Okey ke tak okey? Okey, cara dia saya nak buat latihan berpasangan. Yang A menyebut kalimah domir, yang B menyebut fi'ilnya. Habis itu, yang B pula menyebut domir, yang A-nya menyebutkan fi'ilnya pula. Tak apa, boleh tengok. Yafsilu ni dah fi'il yang pertama sekali dekat atas tuan-tuan. Tak payah risau, dah memang yang atas sekali. Tinggal sambung lagi yang dekat bawahnya apa. Boleh? Silakan. 2 sini ada kawan, 2 sini ada kawan. Hajar Sakiyah dengan Amalina. Haji Rahim dengan saya pun tak apa. Kat sini boleh dengan saya. Saya ke sana lah. Betul, insyaAllah. Cuba sama-sama dengan saya pula. Okey. Saya sebut domir, tuan-tuan sebutkan fi'ilnya. Huwa yafsilu. Huma
hum, hiya, huma, hunna. Dia mula ya kan? Yafsil, lam tu dah matikan. Silna, okey. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, afsilu, nahnu, nafsilu. Betul. Semua tadi buat latihan sama tak macam tadi tu sebutannya? Kan? Sama kan? Alhamdulillah. Maknanya tuan-tuan dapat tangkap lah macam mana kaedahnya. Yang kosong-kosong tu kita boleh masukkan fi'il apa pun. Yang huruf yang diberikan itu adalah tanda kepada domir itu. Huruf tu tak boleh tukar tuan-tuan. Huruf yang diberikan ni tak boleh tukar untuk domir tersebut. Yang tengah-tengah kosong tu boleh masuk apa-apa fi'il pun. Untuk huwa dia mesti mula dengan ya. Tak boleh mula dengan huruf lain. Untuk hum contohnya, hum mula ya, akhirnya mesti waw nun. Sebab tu itulah orang Arab memasukkan domir kepada fi'il. Itu style Arab punya fi'il. Kita Melayu tak ada pun macam ni. Kita Melayu kan. Contohnya perkataan yafsilu ni mengadili. Dia mengadili. Mereka berdua mengadili. Mereka mengadili. Mengadili itu kita ubah tak? Tak ada. Kita cuma ubah GND dia, domirnya. Orang Arab dengan domir yang lain, maka fi'il mengadili itu sendiri yang diubah. Yafsilu. Yafsilani. Yafsiluna. Macam itulah orang Arab tuan-tuan. Nak tak nak, itulah dia kenyataannya. Belajar je lah. Okey. Kalau kita kembalikan yafsilu kepada jazar ataupun root wordnya, iaitu terletak pada fi'il madhi. Macam mana tuan-tuan? Okey, buang ya tu, betul tak? Yang tinggal huruf apa? Fa, sad, lam. Fi'il madhi ni tuan-tuan, yang depan dan juga yang belakang dah memang confirm atas. Yang tengah-tengah ni yang kena agak-agak. Kena try and error. Mana yang kita rasa sedap? Mungkin apa yang kita rasa sedap itu betul sedapnya bagi orang Arab, betul sebutannya dalam Arab. Yang tengah-tengah ni memang kalau mula-mula belajar, mula-mula nak teka-teka memang confuse sikit. So, belasah je lah tuan-tuan. Agak-agak mana yang sedap? Nak letak atas ke, bawah ke, depan? Kalau fasola, sedap tak? Fasila, fasula, mana lagi senang? Atas kita bedal di atas sebab semua pun rasa atas sedap kan. Okey, fasola tu fi'il madhinya. Untuk domir-domir yang sama tadi, kita sebutkan dalam pattern fi'il madhi, lain pula bunyinya tuan-tuan. Cuba masing-masing tadi berpasangan berlatih fi'il madhi pula. Okey tak? Boleh tak? Okey, silakan. Dah
Betul tak sebutnya? Cuba sama-sama. Okey. Sama-sama dengan saya. Huwa fasala. Huma fasala. Hum. Hiya fasalat. Huma fasalata. Hunna fasalna. Anta fasalta. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Ana. Nahnu. Okey, settle tuan-tuan. Okey, kita teruskan perkataan bainahum ni. Kita punya tambahan cerita kita ni. Okey, baina tadi saya dah mentionkan dia adalah kalimah zaraf. Tinggal tuan-tuan sambung sikit lagi. Zaraf apa? Zaraf makan. Tuan-tuan, zaraf kebiasaannya jadi apa? So, bila dia mudhaf, pasangannya mudhaf ilaih. Baina tu mudhaf. Mana mudhaf ilaih? Hum. Hum ni merujuk kepada siapa? Hum tu kalimah apa tuan-tuan? Domir muttasil. Dia domir muttasil melekat dengan baina kalimah isim zaraf. Automatik tak ada jadi mudhaf ilaih sebenarnya. Ya tuan-tuan Okey, mereka ni siapa? Sesama mereka ataupun di antara mereka. Mereka ni manusia lah. Manusia ataupun jin yang ditaklifkan yang mempunyai tanggungjawab. Sesama manusia, sesama jin ataupun sama jin dan manusia. Bukan jin saja, bukan manusia saja berbalah tuan-tuan. Jin pun berbalah juga, ada jin kafir, jin Islam. Bukan saja manusia dan jin dan manusia pun berbalah. Ada yang menggunakan jin sebagai perantara untuk menyantau, buat nasi kangkang, minyak dagu, saka dan sebagainya. Ada hubungan tu. Siapa yang terlibat, maka itu semuanya akan diadili oleh Allah SWT dengan seadil-adilnya di hari kiamat. Okey, yaumal qiyamah. Tuan-tuan, sama sebiji macam bainahum tadi. Cuma beza kalimah lah. Topiknya, perbincangannya sama iaitu mudhaf, mudhaf ilaih. Baina tadi kalimah zaraf, yauma pun zaraf juga. Tapi yang ni zaraf apa? Zaman. Dia jadi mudhaf tak? Ada alif lam tanwin tak? Tak ada. So, mana mudhaf ilaih? Al-qiyamati. Al-qiyamati hujung baris apa? Kenapa dia baris bawah tuan-tuan? Sebab itulah baris untuk mudhaf ilaih. Tapi hum tadi tak baris bawah pun? Dia mabni. Kalau tengok dia tak ikut undang-undang tu maksudnya dia ada kekebalan. Okey? Fima. Okey, tuan-tuan, fima ni tadi saya kata dia adalah apa dia? Jar wa majrur. Cuma masalahnya dekat sini majrur ataupun ba'da haraf jarnya memakai isim mausul. Mulai hari ni tuan-tuan. Tuan-tuan boleh menggunakan tips yang saya bagi ni. Kalau jumpa ma ataupun apa-apa isim mausul, okey, ingat kita jumpa ma ataupun apa-apa isim mausul, maka kebarangkalian besar, pesan yang tinggi, mungkin 99%, yang datang selepasnya adalah rangkap. Ma ni, dia punya geng yang melekat, yang bersatu dengan dia adalah rangkap. Kalau zaraf, dia dengan isim kan, dia jadi mudhaf, mudhaf ilaih. Kalau jar dengan ba'da haraf jar, isim, jar wa majrur. Kalau jumpa isim mausul, isim mausul bukan ma sahaja, ada lagi isim mausul yang lain, cuba sebutkan. Man, betul, man pun isim mausul lagi. Allazi, lagi ada apa? Allati, lagi kita ada allazina. Sebutkan lagi sekali tuan-tuan, kalimah-kalimah isim mausul. Ma tu akhir sekali sebenarnya. Yang mula. Allazi, allati, allazina, ma dan juga man. Isim-isim mausul ni tuan-tuan, gandingan dengan diri dia ialah, saya buat tambah dekat sini. Maksudnya dia berganding. Gandingan dengan isim mausul itu adalah
kebarangkalian besarnya adalah rangkap. So, bila tuan-tuan jumpa rangkap, selepas isim mausul, rangkap itu bukanlah rangkap sendiri. Dia bukanlah rangkap kedua, nombor yang seterusnya. Bukan. Dia adalah sambungan kepada isim mausul itu. Ada juga yang selepas isim mausul, bukan rangkap. Dia kalimah fi'il ataupun isim biasa je, bukan. Dia bukan rangkap. Tapi kebanyakannya, bila tuan-tuan jumpa saja isim mausul, yang selepasnya adalah rangkap, tetapi rangkap itu tak boleh dipisahkan daripada rangkap yang sebelumnya. Dia adalah gandingan kepada isim mausul itu. Ibaratnya macam jar wa majrur lah. Dia macam jar wa majrur. Macam jar, dia tak boleh tak ada ba'da haraf jar. Macam tu jugalah lebih kurang isim mausul dia ada sambungan dia. Jadi istilah Arab je ni. Nak tak? Nak tak istilah Arab dia? Dia rangkap tapi dia ada istilah dia. Macam kita kata jar ba'da haraf jar tapi nama kita panggil nama dia jar wa majrur. Okey. Untuk gandingan dengan isim mausul ini tuan-tuan, kita panggil dia ialah silatul mausul. Silatul mausul. Okey. Silatu tu maksudnya macam kita sebut silaturahim. Silaturahim tu maksudnya hubungan kekeluargaan, hubungan rumah tangga. Silah tu maksudnya sambungan ataupun hubungan. Mausul tu isim mausul lah. Silatul mausul maksudnya sambungan ataupun hubungan kepada isim mausul. Senang kata sambungan isim mausul tu lah. Ma ataupun apa-apa isim mausul, dia perlu kepada silatul mausul. Isim mausul, dia perlu kepada sambungan isim mausul itu sendiri. Dan sambungan ini, yang kita panggil silatul mausul ini tuan-tuan, dia boleh jadi datang dalam bentuk rangkap. Tak kisah rangkap inna, rangkap kana, rangkap apa pun. Tetapi rangkap itu adalah silatul mausul, sambungan kepada isim mausul. Dia macam jar wa majrur. Dia macam mudhaf ilaih. Sama juga yang ni. Isim mausul, silatul mausul. Faham ke tidak? Faham ke tak ni? Cuba terangkan dekat kawan masing-masing. Sila dalam masa 1 minit. Terangkan semula tentang yang saya terangkan ni tadi. Isim mausul dengan silatul mausul. Tolong bantu kawan-kawan kita. Silakan. Okey, sudah Jadi, mana silatul mausulnya? Kita dah jumpa ma tu isim mausul, tapi kedudukannya ba'da haraf jar. Dia tak boleh dipisahkan dengan fi tu. Fi tu haraf jar. Ma tu ba'da haraf jar dan memakai pula isim mausul. Dia perlu kepada silah dia. Dia perlu kepada sambungan dia. Silatul mausulnya mana? Kanu fihi yakhtalifun. Rangkap tak? Ya, rangkap. Rangkap ini, rangkap apalah kita namakan dia. Istilah untuk sambungan kepada isim mausul, kita panggil dia silatul mausul. Silatul mausul ini dia datang dalam bentuk rangkap. Rangkapnya ni tuan-tuan, tak jauh beza dengan yang kita jumpa hujung ayat 23, hujung ayat 24 sebelum ni. Kanu bi ayatina yuqinun. Sama juga ni. Kanu fihi yakhtalifun. Lebih kurang. Namanya rangkap apa ni? Rangkap kana. Kenapa? Sebab jumpa kalimah kana tu, kalimah istimewa tu. Kalimah ini dia adalah kalimah fi'il. Dia macam fi'il-fi'il yang lain tapi dia istimewa. Bezanya kalau fi'il yang lain kita cari fa'il, tapi untuk kana ni kita cari
Isim kana. Okey. Seperti mana fa'il ada jelas ada tak jelas? Sama juga. Isim kana ni macam fa'il ada jelas ada tak jelas. So pertama sekali cari domir terlebih dahulu. Apa domir kanu? Hujung tu pakai u, perasan tak? Kanu, u, itu menunjukkan domir hum. So, siapa mereka tu? Siapa hum tu? Manusia yang tadi bainahum, betul tak? Bainahum ada hum. Kat sini kanu ada hum. Hum yang sama tuan-tuan. Iaitu manusia itulah. Manusia-manusia. Ada tak disebut jelas manusia? Tak ada tuan-tuan. So siapa yang jadi isim kananya? Hum tu tadi. Biasanya kalau domir tersembunyi ni kita panggil fa'il kan? Fa'il kan? Tapi oleh kerana ini kana, kita panggil tukar nama dia jadi isim kana. So, hum yang tersembunyi pada kanu, kita namakannya isim kana. Itu subjeknya. Mereka mereka dahulu. Tentang siapa nak cerita ni? Tentang mereka tu. Kenapa dengan mereka tuan-tuan? Apa ceritanya? Kenapa dengan mereka tu? Ceritanya tentang apa tuan-tuan? Mereka ni berselisih. So, khobar kananya mana? Yakhtalifun. Habis tu fihi. Dia jar wa majrur. Dia suka duduk mana tuan-tuan? Tengah. Sebenarnya dekat hujung. Sebenarnya ayat ini berbunyi kanu yakhtalifuna fihi. Adalah mereka berselisih padanya, iaitu pada sesuatu perkara. Tapi dia sukalah macam tu. Jar wa majrur suka duduk menyelit tengah-tengah. So kanu fihi yakhtalifun. Nampak berseri sikit ayat tu. Okey, kita bahaskan dahulu fihi. Lepas tu baru ambil dia punya khabar kana yakhtalifun. Okey, fi kalimah apa tuan-tuan? Jar. Mana pasangannya? Hi tu kita panggil apa? Ba'da haraf jar tu posisi dia. Nama hi tu sendiri isim dhamir muttasil. Itu kita panggil haraf jar dan ba'da haraf jar. Ada nama je lain tak tuan-tuan? Nama yang lebih smart untuk dia. Jar wa majrur. Okey, bagus. Dan kita pergi perkataan yang terakhir. Yakhtalifuna. Sebutkan semua. Okey, kalimah apa ni? Fi'il mudhari'. Kalau jumpa fi'il lagi ni, kita boleh buat latihan lagi ni tuan-tuan. Okey tak? Buat latihan lagi. Sebelum tu, kita lengkapkan dulu. Okey, kalimah fi'il kena buat apa? Cari domir, kemudian cari fa. Apa domirnya? Dan hum tu sendirilah yang jadi fa'il. Settle masalah tuan-tuan. Okey, kita buat latihan. Cari pasangan macam tadi. Amelina silakan lagi ke Hajar Sakiyah kita. Kemudian sila kembalikan yakhtalifuna itu kepada bunyi pertama domir huwa. Daripada huwa tu barulah jalankan sehingga ke terakhir domir nahnu. Silakan. Okey, selesai dah tuan-tuan. Banyak latihan hari ni kita buat. Memandangkan tidak ada tajuk-tajuk baru. Cuma tajuk sebelum ni saja kita perkuatkan dan tambahan sedikit lah. Tadi saya sentuh tambah sikit tentang saya tambah sikit tentang ada rangkap dalam rangkap. Inilah yang saya masukkan rangkap dalam rangkap ni. Dia rangkap, tapi dia di dalam rangkap. Dia tak boleh dikira sebagai rangkap kedua. Sebab dia di dalam ma tu. Saya tambah sikit tentang silatul mausul ini perkuatkan lagi. Di awal tadi saya susun macam mana step untuk kita bincangkan satu ayat. Ini akan terus dilakukan tuan-tuan. Ayat 26, 27, 28, 29, 30. Ada 5 ayat lagi. InsyaAllah kita ada masa untuk menguatkan lagi. Okey, pada surah-surah yang lain pun macam itulah cara perbahasannya. Cara kita memandang susunan ayat yang Allah turunkan pada Al-Quran ini. Okey. Sekarang tiba masanya untuk kita
lakukan aktiviti qiraah dan istimak. Kita istimak dulu tuan-tuan. Saya baca, tuan-tuan dengar. Tangkap kuat-kuat, tangkap ikat dia kuat-kuat tuan-tuan. Jangan bagi terlepas. Okey? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Faham tak? Dapat tangkap tak? Berapa sen dapat tangkap tu? Hari ni ayatnya panjang, dia mencabar sikit lah kan. Nak tangkap banyak. Nak kena pakai tenaga lebih sikit tu. Cuba lagi. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Boleh? Berapa persen? 60%. Berapa persen tuan-tuan? 60 boleh lah kan? Okey, Alhamdulillah. Cuba kali ketiga ni saya baca dan kemudian tuan-tuan pun ikut bacaan saya. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Okay, cuba saya baca dengan nada bercakap. Tuan-tuan ikut saya. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Boleh dapat tak kalau macam tu? Cuba tuan-tuan bacakan balik. Saya tolong translatekan. Sama dengan apa yang tuan-tuan faham dalam minda. Cuba macam tadi. Sesungguhnya Tuhan engkau, Dia akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat nanti. Pada apa yang mereka telah dahulu berselisih. Senanglah macam tu. Boleh tak? Okey, last kita bacakan semua sama-sama dengan saya. Dan kita akhirkan kelas kita ini. 1, 2, 3. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Sadaqallahul azim. Okey. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.